Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan murid-murid prasekolah SK Lumut Redan bagi sesi 2021. Tahniah diucapkan kepada semua murid prasekolah yang telah berjaya mendaftar ke prasekolah SK Lumut Redan. Baiklah, saya Cikgu Rosarina binti Rosli, boleh panggil Cikgu Rosa. Saya merupakan penyelaras prasekolah bagi sesi 2021 dan saya juga merupakan guru kelas prasekolah Mutiara. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa taklimat penting mengenai perjalanan sesi prasekolah bagi sesi 2021. Okey, baiklah. Perkara pertama yang ingin saya sentuh di sini adalah jadual pembelajaran sepanjang tempoh PKP. Kita menggunakan jadual PDPR. PDPR itu adalah pembelajaran di rumah. Saya dah bagi hari itu kan yang masa saya postkan kepada semua. Dalam bungkusan tu memang saya dah sertakan jadual. Jadi sepanjang tempoh PKP sehingga 26 hari bulan, ibu ayah boleh rujuklah jadual ni. Aktiviti apa yang saya nak buat. Aktiviti adalah berdasarkan modul yang saya akan terangkan sebentar lagi. Baiklah, untuk jadual ni kita ada, untuk prasekolah kita hanya belajar 1 jam sehari. Jadi untuk sesi pertama 30 minit dan sesi kedua 30 minit. Macam hari ni sesi pertama tu adalah taklimat daripada guru prasekolah. Taklimat yang sedang berlangsung sekarang lah. Pada jam 9.30 nanti kita akan ada sesi suai kenal melalui penghantaran video yang saya dah pesan hari tu kan. Untuk esok akan ikut jadual di sinilah. Dan esok juga saya akan bagi sebelum nak mula kelas tu biasanya dalam pukul 8 macam tu saya akan bagi segala maklumat lah apa yang perlu dibuat, aktiviti apa yang perlu dibuat. Walaupun dekat sini saya dah tulis muka surat berapa, tapi saya akan ada bagi sama ada video penerangan ataupun bahan-bahan tambahan. Seterusnya kita akan melihat pula kepada modul yang akan saya gunakan sepanjang tempoh PKP, iaitu modul orientasi. Seterusnya kita beralih kepada modul yang prasekolah gunakan untuk sesi orientasi. Jadi di sini ada modul yang telah saya sediakan. Dan modul ni nanti saya akan bagi arahan lah ikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Cuma saya nak sentuh tentang buku ganjaran. Buku ganjaran orientasi ni adalah untuk ibu bapa copkan setelah murid selesai membuat sesuatu aktiviti lah. Contoh, saya ada bagi cop dekat dalam yang saya postkan hari itu dalam paper bag ni. Contoh, kalau tak salah saya hari kedua kita dah start buat muka surat yang pertama. Jadi kat sini dia ada sampai 62 aktiviti. Aktiviti pertama ni untuk muka surat pertama. Jadi setelah habis je murid selesai melaksanakan sesuatu tugas, contoh dia dah buat muka surat pertama, ibu ayah bolehlah ambil cop ni, buka sahaja di bahagian depan ni. Buka bahagian depan, kemudian terus copkan satu. Kalau dia latihan yang kedua, muka surat kedua, kita copkanlah dekat yang kedua untuk memberi sebagai ganjaran lah kepada murid, sebab last kali nanti habis semua aktiviti dekat sini. Boleh baca ada hadiah misteri menanti kepada semua pelajar yang yang berjaya menyelesaikan tugasan. Itu sebagai ganjaran lah kepada murid. Dan saya berharap muridlah yang buat sendiri dia punya modul ni kan, sebab yang modul yang saya sediakan ni memang simple, memang ringkas dan mudah sesuai untuk minggu orientasi. Kemudian dan bahan-bahan juga saya telah sediakan dekat dalam paper bag yang saya postkan hari tu kan. Macam ada macam-macam lah dekat sini. Semua bahan yang saya letak ni memang berlandaskan kepada modul ni. Nanti saya akan bagi arahan lah bahan apa nak guna. Itu untuk modul yang kita akan buat untuk sepanjang PDPR. Sekejap lagi saya akan sentuh pula tentang profil murid. Seterusnya kita beralih kepada portfolio murid prasekolah. Semua murid dah dapat yang ni, file portfolio. Jadi ibu ayah kena lengkapkanlah file ni. Jadi untuk tahu kita dah lengkapkan ke belum, tengok dekat muka surat yang pertama ni ada senarai semak. Kalau dah lengkap semua boleh tandalah. Cuma saya nak sentuh yang bahagian aku janji ni, kalau ada yang perlukan tanda tangan, kena tanda tangan lah macam aku janji. Kebenaran merakam video dan kebenaran rawatan murid. Kemudian yang lain-lain tu kena isi jugalah. Isikan butir-butir peribadi murid, ibu ayah. Kemudian saya sentuh sikit yang bahagian yang ni. Salinan kad pengenalan. Tampal salinan kad pengenalan kat sini lah.
kad pengenalan murid, ibu bapa. Macam ni butir-butir peribadi murid. Yang ni kena lengkapkanlah juga. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada ni fail. Okey, yang ni adalah fail ni pun kena simpanlah. Yang ni fail untuk lembaran kerja murid. Ini adalah projek pertama prasekolah. Okey, ibu ayah bersama murid-murid akan hias fail ni. Nanti saya akan bagi contoh. Kemudian segala dokumen ni akan termasuklah fail portfolio ni perlu diserahkan pada hari pertama persekolahan. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada brosur orientasi. Okey, baiklah, kita beralih kepada brosur orientasi. Sepatutnya taklimat ni berlangsung pada 18 hari bulan, tapi kita tunda pada hari ini 20 hari bulan. Okey, boleh bacalah dekat sini peraturan prasekolah. Okey, peraturan prasekolah. Kemudian ada cara pemakaian tanda nama, kan dekat sini ada macam mana cara-cara dia. Okey, kemudian murid perempuan tudung putih, berkasut warna hitam, kan, semua murid prasekolah lah. Kemudian gaya potongan rambut murid lelaki pun ada dekat sini. Cuma saya sekarang nak sentuh tentang takwim. Okey, takwim prasekolah. Okey, pada minggu ni kita minggu orientasi. Okey, kita ada banyak projek yang kita akan buat dekat prasekolah. Kalau misal kata projek-projek yang ingin saya jalankan tu tak dapat dibuat sewaktu murid berada di kelas, mungkin contohnya tiba-tiba PKP ke apa lagi, kan, saya akan buat pertandingan ataupun projek atas talian. Baiklah, saya sentuh projek yang pertama yang tadilah projek menghasilkan fail lembaran kerja. Yang tu projek yang pertama lah. Seterusnya kita ada macam-macam projek lah. Cuma saya nak sentuhkan sikit saja. Kita ada projek kebersihan gigi, kemudian PKJR, keselamatan jalan raya, dan kita ada pertandingan tulisan cantik, easy reading, teknik membaca express eye. Kemudian kita ada satu projek ni, projek apa? Saintis muda. Okey, saintis muda ni kejap lagi saya akan terangkan. Saintis muda, MasterChef Cilik, Kem Solat Bistari, semua tu adalah antara projek-projek besar kita, termasuk hari graduasi prasekolah. Itu semua projek-projek besar kita lah. Saya akan terangkan projek-projek besar sajalah. Yang lain mungkin ibu ayah boleh bacalah dekat sini, kan. Seterusnya untuk projek saintis muda. Okey, saintis muda ni kita nak mendorong anak-anak murid prasekolah ni minat dalam bidang sains. Okey, jadi kita buat projek ni bermula, kalau tak salah saya, saintis muda bermula bulan April hingga November. Jadi banyaklah program ataupun projek sains yang kita akan buat. Jadi cuma saya nak mintalah kalau ini bukan paksaan, kalau ada baju-baju sekolah, murid lelaki punya baju sekolah rendah tu yang tak pakai, bolehlah sumbangkan dekat prasekolah, sebab anak-anak prasekolah ni nanti waktu dia buat projek sains ni dia akan pakai. Ibarat dia macam saintis muda lah, kan. Sebab kita nak dorong minat dia, jadi kita melalui itulah. Kadang kita nak mendorong minat ni, kadang-kadang murid-murid ni kan dia suka kostum semua, kan. Jadi bila dia pakai pakaian ala-ala doktor tu, dia rasa macam teruja, kan. Okey, kemudian untuk projek MasterChef Cilik, okey, macam tahun lepas kita ada buat, memang seronok, murid-murid suka sangat. Macam contoh projek MasterChef Cilik ni, kita menggalakkan minat murid-murid untuk menceburi bidang-bidang macam memasak macam ni lah, macam jadi chef lah, konon macam tu, kan. Okey, murid-murid akan pakai apron, pakai topi chef lengkap. Biasanya ibu bapa lah yang sediakan. Yang tu pun akan bermula, kalau tak salah saya, bulan Jun kalau tak salah saya lah. Biasa saya akan bagi arahan sebulan sebelum projek bermula lah. Nanti bila nak dekat projek tu, nanti saya akan bagi tahu arahan apa-apa yang perlu disediakan lah. Tapi tiada paksaan. Tapi sebenarnya seronok kalau murid-murid dapat sertai projek-projek yang kita buat ni. Okay. Seterusnya Kem Solat Bistari. Okay. Kem Solat Bistari ni adalah dengan kerjasama Panitia Pendidikan Islam. Okay. Nanti saya akan terangkan pula program Ceria Merdeka. Okey, baiklah. Seterusnya untuk program Ceria Merdeka. Okey, untuk program Ceria Merdeka, dalam program tu kita akan buat sepanjang bulan Merdeka, iaitu kita akan ada pertandingan mewarna, pertandingan cop tangan merdeka, fiesta pantun dan pakaian beragam merdeka. Kemudian untuk hari kanak-kanak pula, kita akan ada jamuan hari kanak-kanak, dan kemudian kita ada pertandingan pakaian ataupun kostum bertemakan fairy tale. Okey, kemudian kita ada lagi program 3R. Okey, dan kita ada juga membuat hari sukan negara, senam robik. Okey, tapi senam robik mengikut SOP lah, kan. Okey, kemudian kita ada yang saya nak tekankan dekat sini adalah program membuat projek membuat diorama. Okey, boleh tengok dekat muka surat terakhir ni.
Okey, saya dah senaraikan nama-nama murid yang akan terlibatlah dalam projek membuat diorama. Okey, projek diorama ni adalah mengikut tema-tema pembelajaran prasekolah. Okey, di mana di sini projek diorama ni saya akan masukkan macam mana nak buat dalam grup WhatsApp lah. Okey, grup WhatsApp macam mana cara nak buat. Okey, untuk program projek diorama ni contohlah dia akan bermula pada bulan Mac. Okey, contoh saya bagi satu. Pelajar membuat diorama rumah. Okey, kemudian pelajar sendiri akan present depan kawan-kawan dia apa yang binaan rumah yang dia buat tu. Contoh, tapi saya galakkan buat daripada bahan-bahan terbuang lah. Okey, kemudian diterangkan contoh. Okey, ini atap, ini pintu rumah, tingkap. Okey, projek diorama ni sebenarnya saya nak menggalakkan pelajar lebih bercakap. Maksudnya petah berbicara. Dia present apa yang dia buat tu, present depan kawan-kawan. Jadi kita menggalakkan pelajar untuk lebih petah berbicara. Okey, daripada situ kita dah pupuklah minat murid ni kan. Okey, kemudian saya akan terangkan pula tentang teknik membaca Express I. Okey, seterusnya teknik membaca Express I. Okey, dalam teknik Express I ni kita ada 4 buku bacaan, iaitu buku pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Okey, macam saya menggunakan teknik ni. Okey, teknik ni dia lebih kepada pengecaman suku kata, tidak lebih kepada mengeja. Okey, contoh saya bagilah ni untuk buku yang pertama. Okey, contoh ba. Biasa kita eja kan ba ba, tapi tak. Ni kita terus je ba ba. Okey, tapi sebelum murid-murid terus membaca, biasanya saya tak akan push murid terus baca, tak. Sebab saya akan menggunakan nyanyian-nyanyian. Okey, yang nyanyian-nyanyian yang saya buat tu memang semua ada suku kata yang kita belajar dalam buku-buku ni. Jadi sebab kita nak bina keseronokan murid membaca, kita tak boleh nak push kan. Nanti murid tak nak, murid menangis kan. Okey, macam dekat kelas saya, kalau murid dah habis je baca muka surat pertama ni, contoh saya akan bagi satu cop ganjaran. Jadi kat situ murid seronok. Biasanya mereka tak terpaksa. Kalau saya ada duduk kat meja tu, nanti dia orang datang sendiri. Murid-murid ni datang. Cikgu saya nak baca sebab saya nak dapat cop. Jadi kat situ kita bina keseronokan membaca. Okey. Itu yang untuk teknik membaca Express I. Okey, kita ada juga untuk bahasa Inggeris, kita ada juga easy reading. Tapi buat masa sekarang, buku easy reading tu tak sampai lagi. Jadi saya tak boleh nak tunjuk. Biasanya lepas pelajar dah habis buku yang kedua ataupun ketiga, saya akan masukkan modul easy reading. Okey. Kemudian saya akan teruskan pula kepada lembaran kerja murid prasekolah. Baiklah, untuk lembaran kerja murid prasekolah. Okey, prasekolah menggunakan buku kerja daripada pembekal Fargos. Okey, kita ada 10 buku dekat sini dan kita ada 5 subjek, iaitu bahasa Melayu, sains, matematik, pendidikan Islam dan bahasa Inggeris. Okey, setiap subjek dia ada buku 1 dan buku 2. Okey, tetapi buku ini saya lebih gunakan pada waktu Sabtu Ahad. Contoh saya akan bagi pelajar kerja rumah lah. Ini sebenarnya adalah sebagai latihan tambahan. Okey, di kelas saya lebih banyak gunakan buku tulis dan lembaran kerja. Okey, ini adalah sebagai tambahan sahaja. Okey, kita seterusnya yang terakhir adalah mengenai dengan pentaksiran. Okey, pentaksiran prasekolah adalah dibuat berdasarkan tunjang-tunjang pembelajaran prasekolah. Okey, di prasekolah kita ada IPPK, iaitu Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan, yang akan dibuat 2 kali setahun dan dia akan dilaporkan kepada PPD, JPN dan KPM. Dan kita akan laporkan juga prestasi murid kepada ibu bapa. Selain itu kita ada jugalah pentaksiran lain. Okey. Sebab kita buat pentaksiran ni untuk kita tahu sejauh mana murid tu mencapai tahap pembelajaran dia. Okey, jadi saya rasa untuk hari ni taklimat ni sampai di sini sahaja. Okey, kita akan berjumpa sebentar lagi pada jam 9.30 untuk sesi suai kenal prasekolah, murid prasekolah dan cikgu-cikgu serta UMI. Okey, jadi saya cuma nak pesan jaga SOP kepada pelajar-pelajar lah, jaga SOP, kerap cuci tangan. Okey, Assalamualaikum dan salam PKP.